Pemirsa kembali, terima kasih kerana terus setia bersama BIS Malaysia TV1. Saudara, PNS bertanggungjawab dalam pembangunan industri franchise negara dengan mengenal pasti mewujudkan dan membangunkan perusahaan kecil atau perniagaan runcit yang membawa jenama kontemporari dan dipercayai, mempunyai produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi dengan menggunakan pendekatan pemasaran moden, kos pembangunan yang rendah serta teknologi baru. Dan bagi membincangkan topik ini bersama dengan saya, tamu istimewa petang ini, Datuk Syed Kamaruzzaman, Datuk Syed Zainul Hudki Shahabuddin. Orang yang bukan biasa dalam bidang franchise ini. Yang akan bersama dengan kita merupakan pengarah urusan Perbadanan Nasional Berhad PNS. Selamat datang ke studio, Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat tahun baru, Datuk. Belum terlewat lagi agaknya. Belum. PNS dengan azam baru 2016. Sebelum bercakap tentang PNS dengan azam baru 2015, boleh ceritakan sedikit keseluruhan PNS 2015, rumusan yang boleh kita berikan sedikit sebanyak untuk petang ini. 2015 merupakan tahun yang mencabar, di mana segala galakan kita untuk perniagaan franchise kita laksanakan mengikuti franchise blueprint yang kita ada. Dan di sini kita lihat bahawa niat kita untuk membangunkan perniagaan franchise kita laksanakan, dan kita cuba sedaya upaya untuk bukan saja menggalakkan perniagaan franchise, tapi kita masuk juga dalam bidang-bidang yang untuk menggalakkan mereka-mereka yang baru nak masuk dalam bidang franchise dengan program kita di bawah program BIT. Alhamdulillah, program BIT kita berjalan lancar, dan kita telah mengada lebih kurang 60 syarikat yang telah masuk dalam program BIT kita. Dan dari segi perniagaan franchise itself, kita lihat bahawa tahun 2015 ada berbagai-bagai isu. Dan sikit sebanyak isu-isu ini dapat menjadikan satu faktor di mana ada pengurangan dari segi penjagaan-penjagaan yang kita memberi pembiayaan. Tetapi bila kita lihat dari segi kontribusi atau contribution dari segi franchise industri negara kepada KDNK, kita lihat bahawa ianya merupakan peningkatan. Dan tak salah saya, peningkatannya lebih kurang sampai ke 26 bilion ringgit bagi tahun, dianggarkan 26 bilion bagi tahun 2015. Iaitu lebih kurang peningkatan lebih kurang 2.6% daripada tahun yang sebelum ini. Kau bercakap tentang PNS, Perbadanan Nasional Berhad, tak lari dengan franchise, merupakan produk yang cuba dibawa oleh kerajaan Ketengah, dan ini sudah lama sinonim dengan PNS itu sendiri. Dan kita melihat itu merupakan antara penyumbang kepada ekonomi negara berbanding dengan 90-an di awal kemunculan franchise kita dahulu. Bagaimana? Sejauh mana PNS mampu untuk memberi satu galakan kepada usahawan tempatan khususnya sehingga hari ini dilihat? Sekarang ni dari segi tanggungjawab PNS ni, kita cuba memberi galakan sebanyak mana yang mungkin, di mana kita turun ke padang untuk memberitahu penjelasan tentang perniagaan franchise itu sendiri. Dan kita cuba membawa mereka untuk berniaga. Nak berniaga ni kita tak boleh memaksa. Mereka kena ada jiwa dia untuk menjadi seorang usahawan, barulah boleh berniaga. Dan kalau nak berniaga tu kena berniaga benda yang bersesuaian dengan mereka. Ramai datang jumpa saya tanya nak berniaga apa. Kalau itu soalan yang pertamanya sekali, mana mungkin dia boleh berniaga. Kerana mereka sendiri tidak tahu apa yang hendak berniaga, apa yang nak dijagakan dan apa yang sejiwa dengan hati mereka itu. Tetapi dari segi tindakan kita bagi tahun 2015, kita turun ke padang mengikut kementerian KBDNKK, di mana kita cuba menggalakkan sebanyak mana mereka-mereka yang ingin berniaga menceburi bidang perniagaan franchise. Dan dari segi kesedaran, Datuk, bagaimana agaknya? Kesedaran di dalam kalangan usahawan kita tentang franchise mampu membawa satu perubahan dalam ekonomi perniagaan itu sendiri. Bagaimana sekarang ini? Saya kira bila kita cakap pasal franchise, pandangan saya, franchise merupakan sejenis perniagaan, cara perniagaan. Yang kita nak galakkan adalah berniaga. Itulah motif kita yang paling awal, untuk menggalakkan orang berniaga. Tetapi bila orang nak berniaga ni, kemungkinan besar mereka tidak tahu berniaga itself, cara berniaga tu. So oleh demikian, perniagaan franchise merupakan satu model, kalau dipilih dengan perniagaan yang sesuaian, dia memudahkan seseorang itu masuk dalam bidang perniagaan. Itu yang penting. Kepercayaan peniaga dengan jenama franchise di Malaysia sudah lama kalau dilihat franchise ini, 90-an hingga hari ini. Dan kita sentiasa bercakap, tak putus-putus PNS menceritakan bahawa kelebihan franchise itu sendiri dan pelbagai pendekatan inisiatif kerajaan berikan untuk franchise. Dan lihat bagaimana agaknya. Adakah mereka betul-betul dapat memanfaatkan apa yang cuba kerajaan sampaikan?
Kita dari segi menggalakkan orang berniaga, kita laksanakan. Tetapi dari segi kejayaan franchise ini bergantung. Kalau kita lihat dari segi kejayaan franchise di luar negara, keberangkalan besar 80% daripada perniagaan yang dijalankan pada hari ini masih akan ada dalam masa 5 tahun. Dan mungkin 20% saja yang akan gagal. Tetapi kalau kita mulakan perniagaan yang bukan franchise, mungkin 80% mungkin tidak ada dalam masa 5 tahun. Mungkin statistik ini berbeza di Malaysia. Kerana ianya merupakan satu elemen di mana kita bila kita berniaga franchise, kita kena ikut modelnya. Dan adakah kita mempunyai cara atau yang hendak mengikut. Kalau kita tidak mahu ikut model, kadang-kadang kita gagal. Dan kalau kita katakan bahawa semua perniagaan franchise berjaya, tak. Tidak ada perniagaan yang naiknya akan ada garanti itu dia memang berniaga. pasti. Memang tak ada. Itu berdasarkan pada pengalaman. Ya. Bukan setakat pada hari nak berniaga nak untung. Itu mustahil dalam pasaran sekalipun. Mustahil. Dan dilihat franchise memiliki satu keistimewaan tersendiri berbanding dengan perniagaan lain. Betul. Mungkin boleh huraikan sedikit, Datuk. Seringkas mungkin. Di sini perniagaan franchise satu, dia telah pun ada sistem yang dikatakan telah pun berjaya. Dia ada dia punya operating procedure dia sendiri. Itu kelebihan dia. Kalau nak dikatakan, kalau kita nak berniaga, kita kena tahu daripada awal sampai hujung. Tetapi di franchise-nya, ada orang dah buat. Dan dia akan mengajarkan kita bagaimana nak melaksanakan perniagaan yang kita pilih itu. Dan melihat kepada senario perkembangan yang begitu aktif PNS dan juga sambutan dalam kalangan usahawan terhadap franchise, kita melihat bagai cendawan sepas hujan, satu-satu keluar jenama-jenama baru daripada luar negara ke Malaysia sekalipun atau berjenama tempatan yang difranchaisekan. Itu kelebihan. Sejauh mana ini mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, merangsangkan lagi pembangunan ekonomi kita? Bagaimana anda lihat? Saya rasa tanggungjawab kita menggalakkan orang nak berniaga. Dan bila kita menggalakkan orang berniaga, sedikit sebanyak ianya akan merangsangkan ekonomi negara. Dan itu yang kita laksanakan. Dan kita faham dengan keadaan ekonomi sekarang ni, mungkin alternatif yang ada bagi kita yang dah bekerja adalah untuk melihat pekerjaan yang nombor 2. So mungkin kalau ada pekerjaan nombor 2 yang tidak mengganggu dari segi pekerjaan yang mereka ada sekarang ni. Sebagai contohnya, kalau kita berniaga, mungkin kita boleh ada perniagaan yang kedua atau kerja yang kedua, iaitu buka kedai Adobe yang menggunakan duit shilling atau coin operating Adobe. Di mana tidak payah kita pantau, tak payah kita ada di sana, tapi kita datang malam-malam mai ambil duit je. So ada berbagai cara untuk kita meningkatkan lagi dari segi income kita. Di negara Jepun kita ada laundry, kita panggil itu. Yes. Tanpa ada pengawalan dan pemantauan di peringkat usahawan itu sendiri. Dan ternyata itu juga merupakan cabang yang menguntungkan daripada perniagaan. Ini adakah disebabkan oleh kekurangan rasa keberanian untuk mencuburi franchise ataupun terlampau melihat kepada risiko menyebabkan franchise kita ni takut dengan dunia franchise itu sendiri? Bagaimana Datuk melihat? Saya rasa kebanyakan masalah kita adalah dari segi diri kita sendiri, dari segi Usahawan itu sendiri. Usahawan sama ada satunya mereka telah cukup dengan apa yang mereka ada. Berpuas hati dengan apa yang ada dan itu sahaja. Satu lagi macam disebutkan tadi adalah risiko. Tidak mahu mengambil risiko kerana tidak ada perniagaan yang tidak ada risiko. Memang ada risikonya. So, elemen-elemen ini yang mengakibatkan seseorang tidak menceburi bidang perniagaan. Itu menyebabkan satu perkara yang boleh membantutkan mereka. Jadi di sini ada peranan PNS membantu mereka. Dan Datuk saya rasa antara orang yang sentiasa bergerak ke mana-mana untuk bercerita tentang peranan PNS dan juga franchise itu sendiri. Apa yang Datuk lihat maklum balas daripada usahawan-usahawan baru ataupun yang sedia ada sekarang ini? Saya rasa dari segi usahawan yang betul-betul nak mencari peluang untuk berniaga, satu elemen yang ada pada mereka adalah berusaha. Kalau ilmu mereka tidak tahu, tak cukup, mereka akan mencari. So, inilah kalau kita tahu bahawa kita nak berniaga, carilah ilmu bagaimana nak berniaga, apa yang nak berniaga. Kalau kita rasakan bahawa perniagaan franchise merupakan satu perniagaan yang mereka hendak laksanakan, datang ke PNS. Usaha untuk cari, dapatkan ilmu. Dan kita ada kelebihan. Bukan saja kita bantu dari segi kewangan, tapi kita juga bantu dari segi ilmu. Dan kalau ilmu tak cukup, ambil ilmu. Dapat ilmu yang mencukupi sebelum kita masuk dalam bidang perniagaan. Kerana kita kena pilih perniagaan-perniagaan yang bersesuaian dengan kita. Itu penting. Jangan buat sesuatu yang kita tak minat. Itu kemahiran yang kita panggil. Memerhati, menilai, membuat sedikit kajian. Dalam perniagaan perlu ada kajian. Dan pastinya PNS ada kepakaran membantu di situ. InsyaAllah. Sentiasa bersama franchise.
InsyaAllah. Itu peranan PNS. Dan saya Datuk daripada dulu bercakap tak berhenti-henti berkaitan dengan pentingnya franchise itu sendiri. Dan itu mungkin yang Datuk dapat lihat perubahan-perubahan terkini yang berlaku dalam dunia franchise kita. Kalau kita lihat dari segi apa yang berlaku sekarang ni, kita lihat bahawa peningkatan dari segi jumlah perniagaan yang itu benda yang positif. Taklif atau yang kita nak lihat adalah bukan untuk dipersedar. So ini yang kita nak lihat. Dan pada hari ini saya tak salah saya ada lebih kurang 61 syarikat yang telah pun menceburkan diri di luar negara. Dan kalau mereka ni kukuh, mereka boleh mengambil peluang daripada masa sekarang di mana dengan Asian community, di mana mereka dapat menceburi dalam negara-negara yang kita di bawah Asia. So ini peluang. So kalau kita dah bersiap sedia, insya-Allah kita dapat masuk ke negara-negara tersebut dengan lebih kukuh dan lebih senang dan lebih mudah kerana lebih dekat dengan kita. Itu satu inisiatif yang kerajaan bukakan kepada usahawan kita khususnya. Mengambil peluang itu adalah tugas usahawan. Menyediakan peluang adalah tugas kita sebagai pihak kerajaan yang membantu usahawan. Melihat kepada inisiatif-insentif yang kerajaan berikan, bajet 2016 yang dibentangkan baru-baru ini. Apa yang Datuk boleh lihat? Sejauh mana bajet ini mampu untuk memberi sokongan khususnya kepada para franchise kita khususnya? Dari segi PNS saja kan. Dari segi PNS kami memang tidak bergantung pada bajet kerajaan. Kerana segala kewangan yang kita laksanakan adalah kewangan dalaman. So kita melaksanakan sesuatu itu dengan kewangan dalaman. Dan kita tidak mempunyai masalah dari segi jumlah pembiayaan yang kita nak keluarkan dalam bidang franchise. Dan itu yang penting. Memang tidak ada kangkangan dari segi kewangan untuk membantu usaha-usaha yang memang minat untuk bidang franchise. InsyaAllah. Dan melihat kepada keadaan ekonomi yang banyak spekulasi mengatakan kurang sesuai untuk mulakan perniagaan. Kekalkan dengan apa yang ada. PNS masih lagi dengan hasrat teruskan berniaga, ceburi bidang franchise. Ada sedikit di sini. Kita kena lihat dari segi perniagaan itu. Adakah kita nak mengatakan bahawa tiap-tiap bidang tidak sesuai? So kita kena pilih bidang mana yang bersesuaian untuk ekonomi sekarang. Kalau kita katakan bahawa kita semua nak masuk dalam bidang permakanan, mungkin terlebih. So carilah bidang-bidang yang kita rasakan tidak ada kompetitifnya, tidak ada competitionnya, yang mana kita boleh jadikannya sebagai bidang yang kita boleh ceburi. Contohnya kalau kita buat education, mengajar kanak-kanak tadika dan sebagainya. Selagi ada kanak-kanak, selagi itu ada keperluannya. Ada keperluan dalam bidang. Tidak mungkin mereka tidak mahu hantar anak mereka ke tadika dan sebagainya. So elemen dia adalah mencari jenis perniagaan yang bersesuaian dengan keadaan. Di mana dia tidak ada impak. Sama ada apa jadi pun memang tidak akan ada impak. Dan itu merupakan antara kesedaran yang perlu ada. Kebijaksanaan dalam memilih perniagaan, peluang. PNS ada di sebelah untuk membantu setiap masa. Itu memang pasti yang kita rasakan di situ. Dan melihat kepada persaingan franchise dalam keadaan dunia, komuniti ASEAN semakin melebar luas kita lihat. Peluang-peluang sentiasa terbentang. Datuk melihat prospek ke hadapan. PNS membawa ke mana selepas ini? Memang kalau kita lihat sekarang ini, kita ada kelebihan. Kerana kita merupakan satu negara yang mempunyai sokongan daripada kementerian dalam negeri, kooperatif dan kepergunaan dari segi membangunkan industri franchise. Kita merupakan satu-satu negara di dunia yang ada kementerian yang menjaga franchise. Oleh demikian, struktur kita di Malaysia adalah lebih baik daripada negara-negara lain. So peluang ini yang patut kita ambil untuk berkembang ke luar negara. Dan saya berani kata baru-baru ini pun kita di PNS melalui akademi, kita telah pun ada graduation untuk CTP dengan CFM dengan Certified Franchise Manager dengan Certified Franchise Executive kali pertama. Di mana ada lebih kurang 25 graduan pertama yang mendapat sijil daripada OUM. Ini merupakan satu kebanggaan kami. Kerana mungkin di setengah negara lain tidak ada. Yang mungkin dah buat tapi tak ada sedemikian rupa di mana it's so structured. Yang telah pun berjaya. Dan kami Alhamdulillah, kalau kita nak menjaga sesuatu perniagaan franchise, yang pentingnya ilmu. Dan kita harapkan mereka-mereka yang telah berjaya dalam CTP, Certified Franchise Manager dengan Executive ni, CFE dan CFM ni, dapat menjadi catalyst untuk menentukan bahawa perniagaan franchise di masa hadapan lebih baik. Kerana, kenapa?
Mereka berilmu. Mereka tahu tentang apa yang mereka laksanakan. Kita tidak mahu orang menjaga franchise tetapi tak faham apa itu franchise. Ini yang menjadi masalah. Itu masalahnya. Mencuburi bidang yang agak sukar yang mereka dapat menjadi. Yes. Datuk, PNS melihat 2016. Bagaimana agaknya gambaran 2016 bagi PNS sebenarnya? Seringkali mungkin, Datuk. Dari segi Itu soalan. 2016 ni saya rasa memang mencabar. Dari segi ilmunya kita kena melihat penjagaan apa yang bersesuaian untuk 2016. Kita tidak boleh semua berkecimpung dalam bidang permakanan dan Yang sebagainya. sama, ya? So kita kena ada kelainan. Dan mungkin daripada 2016 ni kita nak lihat dari segi keusahawanan kita keluar. Bukan ke dalam tapi keluar. Untuk mengambil peluang-peluang yang ada di luar daripada ada di dalam. Kita ada hanya 30 juta di Malaysia. Kalau di Indonesia ada 240 juta. Kalau di India dan China berbilion-bilion. So banyak peluang yang kita boleh bawa penjagaan-penjagaan diperlukan di negara-negara sana. Dan saya rasa inilah yang patut kita lihat. Dan kita juga tahu bahawasanya ada banyak penjagaan-penjagaan luar antarabangsa yang ingin datang ke Malaysia. Menjadikan lagi bidang-bidang kita kembangkan lain daripada apa yang dah ada. Itu dia. Terima kasih, Datuk. Itu merupakan satu harapan dan juga apa yang dilihat oleh PNS. Kita harapkan PNS sentiasa bersama dengan franchise InsyaAllah. dan sentiasa membangunkan franchise negara menjadi antara yang kompetitif di peringkat ASEAN ataupun dunia. Itu kita harapkan. InsyaAllah. Dan kita yakin PNS sentiasa dengan strategi yang baru untuk membantu ekonomi negara. Terima kasih, Datuk. Kerana sudi bersama dengan kami di studio. Dan untuk bercakap pasal industri franchise yang memberikan sumbangan yang begitu signifikan kepada ekonomi negara. Dan sasaran kerajaan supaya 1,000 syarikat franchise baru ditubuhkan pada tahun ini diharap bakal memberikan impak positif dalam pertumbuhan negara. Jadi, sekian saja Bis Malaysia untuk hari ini. Untuk sebarang pertanyaan membalas, anda boleh layari Facebook, Twitter dan Instagram Bis Malaysia seperti itu. Terus ikuti perkembangan berita perniagaan dan kewangan bersama Bis Malaysia esok. Assalamualaikum. Saya Ghazali. Kita jumpa lagi.